Malaysia sokong ASEAN China muktamad naik taraf perundingan ACFTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Malaysia kekal menyokong dan memuji usaha ASEAN dan China untuk memuktamadkan rundingan menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China ACFTA 3.0 menjelang 2024. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan menaik taraf ACFTA 3.0 yang sedang berjalan adalah penting untuk pemulihan selepas pandemik, meningkatkan hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-China serta memastikan aliran bebas barangan dan perkhidmatan. Kemasukan bidang pertumbuhan baru adalah menyeluruh, merangkumi ekonomi digital, ekonomi hijau, ketersambungan rantaian bekalan, persaingan dan pelindungan pengguna. ACFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas FTA pertama dengan pihak luar yang ditandatangani oleh ASEAN. Ia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2010. ASEAN kekal sebagai destinasi terbaik untuk pelaburan antarabangsa dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.5% pada tahun 2022 dengan unjuran 4.6% tahun ini, sekaligus menjadikan ASEAN jauh melebihi purata global yang diramalkan IMF pada 3.5% untuk tahun 2022 dan 3.0% untuk tahun 2023 dan 2024. Perdana Menteri dalam ucapan pembukaan Expo China ASEAN ke-20 Expo 20 berkata, adalah penting bagi ASEAN dan China untuk mempelbagaikan strategi perdagangan dan pelaburan mereka. ASEAN turut menyaksikan pemulihan ekonomi susulan pandemik dengan cabaran lebih kritikal bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS. Di Malaysia, PKS menyumbang 8.85% kepada guna tenaga, 44.8% kepada KDNK dan 18% kepada ekspor negara di ASEAN. Sementara itu, Expo akan terus berfungsi sebagai pemangkin untuk perniagaan Malaysia, memupuk kerjasama perdagangan dan merangsang pemulihan ekonomi. Platform ini bukan sahaja bertindak sebagai satu cara untuk rangkaian perniagaan tetapi juga sebagai hub untuk kerjasama inovatif dan usaha niaga keusahawanan. Sepanjang 19 edisi Expo yang lalu, syarikat Malaysia telah mencapai hasil yang membanggakan di pasaran China dan ASEAN. Diketuai Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, Pavilion Malaysia di Expo, negara akan mempamerkan pelbagai sektor selain dihadiri pelbagai agensi kerajaan Malaysia. Ia ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di mana perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP adalah bukti komitmen ASEAN dan China terhadap integrasi ekonomi. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang antarabangsa Wushu Nanning, Guangxi tepat pukul 3.53 pagi waktu tempatan untuk menghadiri majlis pembukaan rasmi Expo China ASEAN ke-20 dan sidang kemuncak pelaburan perniagaan China ASEAN CHABIS. Turut mengiringi beliau Timbalan Menteri Luar Negeri Dato' Muhammad Al-Amin, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng dan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hee. Perdana Menteri dijadual makan tengah hari bersama Perdana Menteri China di Le Yuan State Guest House sebelum mengakhiri lawatan. Beliau dijadual pulang ke Malaysia pada pukul 4.30 petang ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan meneliti warkah yang diterima oleh Yang di-Pertuan Agong daripada warga Sabah dan Sarawak semasa kembara kendali Borneo baru-baru ini. Saya nak bagi jaminan, insya-Allah saya akan arahkan seluruh jentera teliti setiap surat dan akan kita cuba selesaikan sebaiknya. Yang mana yang agak tertinggal, yang susah, saya akan kirim kepada Ketua Menteri Haji Ji dan Premier Abang Johari. Beliau turut komited dalam memberi fokus pembangunan terutama di Sabah dan Sarawak.
untuk memastikan, menyegerakan dan tidak ada alasan sama sekali untuk melengahkan PEN Borneo supaya selesai lebih cepat daripada jangkaan yang ditetapkan dulu. Kita telah lebih maju di sebahagian Sarawak, tetapi ada beberapa peringkat yang harus dibereskan, terutama di Sabah. Beberapa projek lain seperti sudah tahu, saya ucap tahniah Kementerian Pendidikan kerana sekolah-sekolah daif di seluruh negara termasuk Sabah Sarawak dapat diselesaikan sebelum Oktober tahun ini 2023. Bila berucap demikian pada sambutan Hari Malaysia ke-60 di Kuching. Sambutan Hari Malaysia 2023, peringkat kebangsaan amat memberangsangkan dengan lebih 5,000 orang hadir ke Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching malam tadi. Mengulas mengenai sambutan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia akan datang, pihaknya akan melakukan lebih banyak penambahbaikan. Salah satu yang dicadangkan adalah acara kereta api sarung sebagai pengisian sambutan Bulan Kebangsaan. Saya ambil contoh pada hari ini ada satu perhimpunan yang sangat bermakna, iaitu program kereta api sarung yang bertempat di Kuala Lumpur melibatkan lebih 10,000 anak muda. Terlintas di fikiran saya untuk mungkin nanti berbincang dengan pihak penganjur, apa kata kalau kita masukkan program itu sebagai sebahagian daripada kalender sambutan Bulan Kebangsaan. Penganjuran citra belia Hari Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2023 di Labuan memartabatkan kebudayaan dan kesenian dengan menampilkan persembahan seni tari dan seni mempertahankan diri yang melibatkan 12 kumpulan membabitkan 300 peserta yang majoritinya golongan belia, pelbagai persatuan dan kelab. Program dianjurkan bersama Majlis Belia Labuan dan Perbadanan Labuan. Ketua Pengarah Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail menyeru agar warga Labuan terus menjaga perpaduan dan kesejahteraan. Sambutan ini menjadi wadah menyalahkan semangat cintakan tanah air dan saling mengasihi sesama warga. Majlis turut diserikan dengan penyampaian hadiah pertandingan Karnival Sukan Rakyat, persembahan artis jemputan serta majlis menaikkan jalur gemilang. Program My Fiesta yang berlangsung di Ion Mall Shah Alam masuk hari kedua hari ini. Pelbagai aktiviti disediakan kepada pengunjung. Laporannya bersama Zanariah Zainal Abidin. Baiklah, terima kasih rakan tugas. Hari ini saya berada di Ion Mall Shah Alam di mana hari ini berlangsungnya My Festival yang merupakan hari kedua dan hari terakhir berlangsungnya program ini. Dan untuk itu saya terus saja bersama dengan Puan Yarni Zulaini Razali yang merupakan pengurus pemasaran penjenamaan dan komunikasi MyTV. Assalamualaikum Puan. Salam, apa khabar? Puan, mengenai program ini, tujuan utama ia diadakan? Okey, tujuan pertama My Festival diadakan adalah untuk mengumpulkan para penyiar kami sama ada di platform DTT atau OTT bersama-sama berada di satu platform pada hari ini bagi memberikan pendedahan kepada penonton di luar sana siapakah kami. Disebabkan itulah kami mengadakan My Festival ini untuk mengumpulkan semuanya. Puan melihat hari ini jika pengunjung hadir pada hari ini, apa istimewanya akan mereka dapat? Okey, pada My Festival ini kami menyediakan dekoder secara percuma kepada penonton di luar sana yang memerlukan dekoder dan juga ada banyak aktiviti untuk mereka main di sini. Jadi datanglah beramai-ramai. Puan melihat My Festival ini semalam dan hari ini sambutannya bagaimana? Alhamdulillah, setakat ini kami dah pergi ke Johor pada hari bulan Julai yang lalu dan kami kali ini berada di Shah Alam. Penduduk Shah Alam memberikan sambutan yang amat menggalakkan. InsyaAllah akan datang lagi di negeri yang lain pula, insyaAllah. Ia berlangsung daripada pukul berapa ke berapa? Okay. Kami start daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Kami harapkan semua penduduk Shah Alam dan Lembah Kelang khususnya untuk datang bersama-sama kami. Yang terakhirnya Puan, mungkin harapan Puan melalui program My Festival ini untuk rakyat di negeri Selangor khususnya. Okey, kami amat berbesar hati dan amat mengharapkan agar pendedahan kami kepada rakyat di luar sana untuk menonton siaran TV secara percuma tercapai.
sampai supaya mereka dapat berjimat dan juga melalui kempen YP ini semua boleh mendapatkan siaran TV secara percuma sahaja. Okey Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini laporan saya kepada anda di sekitar Shah Alam, penduduk di sekitar Shah Alam. Mari datang beramai-ramai di Ion Shah Alam bagi sama-sama memeriahkan My Festival. Untuk itu kembali bersama rakan tugas, silakan. Terima kasih Zana. JAKIM akan mengajukan solat hajat di Masjid Negara, Masjid Putera dan Masjid Tuanku Mirza Zainal Abidin esok selepas solat Maghrib. Ia bagi mendoakan mangsa-mangsa yang terlibat dalam tragedi gempa bumi di Maghribi, banjir besar di Libya dan konflik di Sudan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan perkara itu dan turut merakamkan ucapan takziah buat seluruh ahli keluarga mangsa bencana di Maghribi dan Libya. Seluruh masjid dan surau di wilayah persekutuan turut diminta melaksanakan solat hajat pada tarikh dan waktu yang sama. Dalam perkara itu, masyarakat juga boleh menghulurkan apa jua bentuk bantuan kepada mangsa-mangsa yang menghadapi ujian susulan bencana tersebut. Rakyat negeri Selangor dinasihatkan merujuk saluran yang betul sebelum berhujah menggunakan nama agama. Exco Hal Ehwal Agama Islam Dr. Muhammad Fahmi Ngah menegaskan perbuatan menggunakan nama agama bagi memecah belah perpaduan adalah sangat tidak wajar dan tidak sepatutnya berlaku. Saya rasa rakyat negeri Selangor patut pandang serius titah tuanku tersebut dan harus menjunjung titah tuanku tersebut. Beliau adalah ketua pada agama Islam di negeri Selangor dan I think dua perkara yang disebut oleh tuanku adalah mengekalkan perpaduan tadi, menjauhi perpecahan dan bagaimana fatwa yang mana harus diikuti oleh rakyat lah. Jadi kita di negeri Selangor ni ada saluran-saluran yang rasmi. Rujuklah kepada saluran-saluran yang rasmi ini untuk kefahaman pada agama Islam yang sebenar. Dr. Fahmi terus menjelaskan kejayaan Islam dikembangkan ke seluruh dunia kerana sikap hormat menghormati antara kaum selain penyatuan dalam kalangan umat Islam. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar masyarakat Majmuk Serumpun Bak Serai sesusun Bak Sirih Anjuran Jabatan Agama Islam Selangor di Shah Alam. Sate kajang bakal diwartakan sebagai makanan warisan negeri Selangor menjelang Tahun Harapan. Menurut Exco Kebudayaan Negeri Borhan Aman Shah, usul perwataannya akan dibawa Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor padat ke mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dalam tempoh terdekat. Satu pasal nama dia tu. Ya, sate di mana-mana pun ada. Tapi diwartakan iaitu memang sate kajang ni bagi satu identiti dan kebetulan daerah kajang itu terletak di negeri Selangor. Jadi saya lihat sebenarnya nama kajang itu dan sate ini sebagai satu makanan rasmi di mana-mana negeri pun terdapat, tetapi khususnya di Kajang ini akan menjadi satu tempat tumpuan pelancongan mana bukan saja digemari oleh masyarakat setempat oleh berbilang kaum Cina, India dan sebagainya, tetapi juga digemari oleh pelancong-pelancong daripada luar negara. Jelas Borhan, usaha mewartakan sate kajang dilaksanakan padat bermula dengan kajian meliputi aspek sejarah, latar belakang, saiz, cara penyediaan, kuah dan cara hidangan. Beliau menambah cadangan mengangkat sate kajang sebagai satu jenama sate warisan Selangor bermula sejak 2011. Beliau berkata demikian selepas majlis pra-pengisytiharan sate kajang sebagai makanan warisan Selangor di Sepang. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat kemalangan dengan sebuah lagi kereta di kilometer 1.1 Jalan Permas Tanjung Bin, Pontian pukul 11.50 malam tadi. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Syafiee Tayyib berkata kemalangan turut mencederakan 4 penumpang yang menaiki kereta mangsa. Siasat awal mendapati mangsa Bun Tat Shing, 42 tahun, memandu dari lorong Haji Sakyun Laut menghala lorong Haji Sakyun Darat sebelum ke Simpang 4. Setibanya di lokasi kejadian, kereta mangsa telah dilanggar sebuah kereta di bahagian sisi kanan menyebabkan kedua-dua kenderaan memasuki parit di bahagian kanan jalan. Mangsa cedera parah di bahagian kepala disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala 4 penumpang yang cedera dihantar ke Hospital Pontian. Selain itu, pemandu sebuah lagi kereta terlibat turut cedera di bahagian dada. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Penganjuran program mingguan KLK Free Morning KLCFM terus mendapat sambutan dalam kalangan warga kota. Bukan sahaja memudayakan amalan gaya hidup sihat, ia turut mendidik masyarakat betapa pentingnya mengambil berat isu perubahan iklim. Berlangsung di dataran DBKL, KLCFM minggu ini melibatkan penyertaan 7,000 orang. Selaras matlamat pembangunan mampan, inisiatif ini sekaligus mendukung usaha memelihara kelestarian alam sekitar dan kehidupan yang berkualiti. Untuk promotkan climate change yang mana kita akan mengurangkan karbon lah. Kita ada plan induk masyarakat rendah karbon yang mana kita inginkanlah Kuala Lumpur ni lebih sihat dan juga rendah karbon. Kita juga ingin mengurangkan pelepasan gas rumah hijau lah, ya. Dan kita lihat program ini satu program yang baiklah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertamanya adalah carbon emission, maknanya pengurangan karbon. Itu antara salah satu matlamat kita. Yang keduanya adalah gaya hidup sihat yang kita terapkan sekarang. Yang ketiga adalah family bonding ataupun kekeluargaan, dan keempat adalah perpaduan. Jadi 4 elemen ni kita sekalikan dalam satu acara. Ini adalah antara objektif yang kita cuba ketengahkan, di samping kita juga dapat menawarkan mengenai Go Green ataupun kempen pengurangan karbon. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Ayo semua, gerak, langkah, jengkel, lompat, kiri kanan angkat bola, bawah dan atas. Cuk. Tarik nafas, lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat agar sekarang. Beralih ke info niaga, sejumlah 880 permohonan melibatkan peruntukan pembiayaan berjumlah 290 juta ringgit telah diluluskan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB kepada 780 buah syarikat Bumiputera di Kedah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 25 juta ringgit pembiayaan telah diberikan kepada 50 buah syarikat di Langkawi. Menurut pengurus syarikat minyak gamat Warisan Salju Nur Masyitah Nur Muhammad, produk berkenaan mendapat permintaan tinggi bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia, malah dari luar negara. Kita nak fokus yang 30 ml sahaja, tapi kita nak upgrade packaging ke smart packaging yang international, ya. Ada demand sebab kalau Arab datang Langkawi, dia memang datang cari minyak gamat. Tambahnya, buat masa ini syarikat telah mengeksport produk minyak gamat ke Indonesia dan Singapura. Warisan Salju yang juga rakan usahawan PUNB sejak 2011 mempunyai 15 produk dan minyak gamat asli Langkawi 30 ml adalah satu-satunya produk yang popular dan mendapat permintaan yang tinggi dari pelanggan. Beliau berkata demikian pada program jelajah rakan usahawan PUNB bersama media ke Langkawi, Kedah. Lebih 1,200 peluang pekerjaan ditawarkan untuk rakyat Perlis sempena penganjuran Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Negeri Perlis 2023. Karnival yang berlangsung selama 2 hari mulai hari ini di Dewan Serbaguna Institut Latihan Perindustrian ILP menyaksikan penyertaan sekitar 25 majikan. Skala gaji yang ditawar majikan pada karnival ini adalah antara RM1,500 hingga RM8,000 sebulan. Program yang yakini berupaya memacu sosioekonomi penduduk Perlis ini juga turut memberi perhatian kepada skim keselamatan sosial suri rumah. Setakat 14 September lalu, liputan caruman bagi skim ini membabitkan seramai 186,782 suri rumah di seluruh negara, termasuk 2,369 suri rumah di Perlis. Perasmian program disempurnakan Exco Negeri Muhammad Azmir Azizan.
Perkembangan luar negara, Turki mungkin berpisah dengan Kesatuan Eropah sekiranya perlu. Malah Ankara juga dijangka menamatkan bidaan untuk menyertai blok Eropah. Demikian penegasan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan apabila ditanya mengenai kandungan laporan Parlimen Eropah. Laporan yang diterima awal minggu ini menyebut proses penyertaan Turki dengan blok 27 anggota itu tidak boleh disambung semula mengikut situasi semasa. Malah ia turut menggesa EU meneroka rangka kerja yang selari dan realistik untuk hubungannya dengan Ankara. Turki telah menjadi calon rasmi untuk menyertai EU selama 24 tahun, namun rundingan penyertaan telah terhenti sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ia ekoran dakwaan kebimbangan blok itu mengenai pencabulan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kedaulatan undang-undang. Kementerian Luar Turki pula berkata laporan Parlimen Eropah itu mengandungi dakwaan dan prasangka yang tidak berasas dan mengambil pendekatan cetek dan tidak berwawasan. India terus meningkatkan tahap waspada selepas wabak virus Nipah meragut nyawa rakyatnya. Di Kerala, pihak berkuasa telah melarang pimpinan awam selain menutup beberapa sekolah. Nipah adalah virus yang merebak daripada haiwan kepada manusia menyebabkan demam dengan kadar kematian yang tinggi. Setakat ini, 2 orang maut di Kerala, manakala 4 lagi telah disahkan positif Nipah. Sejak kes pertama dilaporkan pada 2018, virus berkenaan telah meragut 17 nyawa. Wabak Nipah pertama direkodkan pada 1998 selepas virus itu merebak dalam kalangan penternak babi di Malaysia. Nipah biasanya merebak kepada manusia daripada haiwan atau melalui makanan yang tercemar, tetapi juga boleh berjangkit secara langsung antara manusia. Sehingga kini virus Nipah masih belum ada vaksin. Pasukan penyelamat Libya bertungkul lumus mencari mangsa hilang selepas 6 hari banjir besar yang memusnahkan sebahagian besar bandar pantai Derna. Mereka perlu menggali kawasan sepihan-sepihan yang membukit untuk mencari mayat yang telah dihanyutkan ke laut. Lebih 450 mayat telah ditemui dalam tempoh 3 hari lalu di kawasan pantai, termasuk 10 dari bawah runtuhan. Misi Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi di Belia berkata lebih 5,000 orang dianggap mati dengan 392 kematian didaftarkan di hospital, manakala lebih 38,640 hilang tempat tinggal. Angka sebenar kematian berkemungkinan jauh lebih tinggi. Ini pula kisah 71 ekor buaya yang terlepas dari ladang komersil di wilayah Guangdong, selatan China akibat banjir. Setakat semalam, 66 ekor sudah berjaya ditangkap dan menurut pihak berkuasa, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan. Reptilia berkenaan terlepas dari ladang pada Isnin selepas hujan lebat. Banjir yang berlaku menyebabkan sebahagian kandang runtuh. Selepas 5 hari pencarian, 66 berjaya dikesan. Pihak berkuasa tempatan telah mengerah lebih ramai orang meneruskan pencarian 5 lagi di kawasan radius 5 km sekitar ladang. Orang ramai turut dinasihatkan tidak mendekati atau melangkah ke kawasan bampiran ketika pencarian masih berjalan. Kehilangan reptilia itu telah menjadi tajuk utama di seluruh media sosial China dan antarabangsa dengan meraih jutaan tontonan. Beralih ke perkembangan sukan, saingan Piala Malaysia Terengganu FC memanfaatkan aksi di laman sendiri apabila menewaskan Selangor FC 2-0 pada perlawanan suku air pertama di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Tuan rumah bermula dengan baik namun terlepas 2 peluang awal apabila Ivan Mahmud gagal menyempurnakan peluang yang terhidang. Skuad penyuh akhirnya berhasil meraih gol pendahuluan selepas dihadiahkan sepakan penalti sebelum tamat separuh masa pertama. Kali ini Mahmud tidak mensia-siakan peluang untuk menyempurnakan tugasnya. Bersambung babak kedua, kedua pasukan seakan hilang rentak. Namun Selangor FC nyaris mengikat kedudukan selepas sepakan Aaron Del Valle pada minit ke-82 menggegar palang. Pemain gantian Muhammad Syahmi Zamri kemudian menggembirakan 13,000 penyokong yang hadir apabila menambah jaringan buat TFC pada masa kecederaan untuk menamatkan perlawanan dengan keputusan 2-0.
Aksi timbal balik akan berlangsung pada 24 September ini di Stadium MBPJ. Merangkap Suhaimi Hussein sambil itu tiupan whistle panjang daripada Aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester United dimalukan di hadapan penyokong sendiri apabila tumpas 1-3 kepada Brighton di Old Trafford. United yang menurunkan dua pemain baru Sergio Reguilon dan Rasmus Højlund dikejutkan dengan gol pembukaan pelawat pada minit ke-20 hasil jaringan bekas pemain mereka, Danny Welbeck. Skuad kembalian Erik ten Hag kemudian hampir menyamakan kedudukan, namun jaringan Højlund dibatalkan VAR. Bersambung babak kedua, Brighton menambah jaringan menerusi Pascal Gross pada minit ke-53. United sekali lagi dikejutkan oleh Brighton pada minit ke-71 hasil jaringan pemain gantian João Pedro. Gol tunggal United dijaringkan pemain muda Hannibal Mejbri 2 minit kemudian. Man U kini mengutip 3 kekalahan dalam 5 perlawanan awal Liga. Berikut adalah beberapa keputusan perlawanan lain. Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane masing-masing mencetak nama selaku penjaring ketika membantu Al-Nassr meneruskan Al-Raid 3-1 di Stadium Bandar Sukan Raja Abdullah. Mane membuka jaringan buat pasukannya dalam masa tambahan babak pertama. Tuan rumah kemudian mendepan tekanan apabila pemain pertahanannya Ben Dawashi dilayangkan kad merah kerana mengasari Mane. Ia dimanfaatkan sebelumnya Al-Nassr dengan asakan bertali arus dan pemain Brazil Anderson Talisca berjaya mendapatkan gol kedua 4 minit bersambung babak kedua. Ronaldo kemudian terus meletakkan pelawat di kedudukan selesa apabila meledak gol ketiga pada minit ke-78. Beberapa minit sebelum tamat perlawanan, Al-Raid berjaya menyumbat 1 gol selepas dihadiahkan penalti. Al-Nassr kini menghuni tangga ke-6 Liga selepas mengutip 12 mata daripada 6 perlawanan. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani Tekad Perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.